Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gaming setup yang paling padu saya pernah buat dekat channel YouTube Mona Lisa dari 2017 lagi. Total lebih kurang dalam RM26,000 Malaysia, which is saya percaya anda boleh fight punya. Spesifikasi yang saya pilih ini bukanlah cream of the cream macam graphic card pun saya pakai 4080. Anda boleh fight dengan 4090. Lepas tu cooler saya pakai air cooler je. Saya tak go for liquid cooler. Cuma processor lah. Processor macam susah sikit sebab saya dah pakai yang paling latest iaitu Intel Core i9 14900K. Yang lain tu saya percaya yang lain tu anda boleh fight. Mungkin anda boleh buat PC yang harga RM40,000 Malaysia. Apa-apa pun untuk video kali ini saya akan tunjuk kepada anda proses pemasangan dia macam mana, hasil akhir bila kita dah masukkan semua benda alah ni ke dalam casing, dan last kali saya akan kongsikan dengan anda performance gaming dia. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey, sebelum kita mula, saya just nak beritahu kepada anda yang video kali ini disponsor oleh FSP. Mereka hantar kepada saya satu FSP Hydro GT Pro 1000W untuk saya padankan dengan Zotac Gaming GeForce RTX 4080 Aero Edition ni. Power supply ni dia PCIe 5.0 ready, ATX 3.0. Dari segi certification dia dah pun 80 plus gold. Connection dia pakai semi modular and datang dengan 7 tahun warranty. For sure kalau anda nakkan satu graphic card yang kita kata future proof, katakan pada masa akan datang anda akan upgrade ke graphic card yang padu gila, connection dia mantap gila, then anda boleh belilah FSP Hydro GT Pro 1000W ni. Okey, kita mulakan proses pemasangan PC kita dengan processor dan juga motherboard dahulu. Okey, untuk processor macam saya bagi tahu kepada anda, kita akan guna Intel Core i9 14900K. Kemudian untuk motherboard kita akan gabungkan dengan Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2. Actually untuk motherboard ni saya dah pernah review, link review tu ada dalam ruangan description box below. Apa yang saya suka dengan motherboard ni selain dari dia punya estetik yang kena dengan tema PC saya kali ni, putih, silver, hitam macam tu, adalah yang pertama dia punya capability untuk kita overclock processor dengan satu klik sahaja tu. Yang kedua dia punya Q release ni. Bila kita nak pakai graphic card yang besar gedabak, kita nak cabut graphic card tu mungkin susah. Maybe untuk maintenance dan sebagainya kita kena celup tangan, seluk tangan masuk dekat bahagian bawah, which is agak mustahil lah sebenarnya. So dengan adanya Q release ni, bila kita tekan satu button yang ada dekat belah kanan ni, untuk lock untuk graphic card ni akan terbuka macam yang saya tunjuk kepada anda ni lah. Ini antara dua benda yang saya suka. Of course dia punya built-in wifi pun antara benda yang saya interest jugalah. So untuk pasang processor ke motherboard ni tak susah sangat. Kita cabut sahaja dia punya lock dekat sini, kita lagakan ikut. Actually dekat processor ni dia ada dia punya lubang di bahagian bawah. Dia ada notch dia. Notch di bahagian bawah dengan notch di bahagian atas, dia punya kedudukan tu sedikit berbeza. So kita just padankan notch ni dengan notch yang ada dekat soket tu. Kemudian bila dah masuk elok-elok kan, kita buat macam ni. Lepas tu kita clip, settle. Seterusnya kita akan pasang NVMe SSD. Untuk projek kali ni saya akan pasang Kingston Fury Renegade 1TB NVMe SSD PCIe 4.0. Speed dia memang laju gila guys. Untuk pasang SSD ni dia punya position ada dekat sini. Actually untuk motherboard ni Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2 ni dia ada slot SSD yang sangat banyak. Di bahagian bawah ni ada, lepas tu di bahagian bawah ni ada 4 lagi. So kalau anda nakkan storage yang besar, anda boleh beli motherboard ni lah. Jadi kita kena buka dulu cover yang ada dekat bahagian atas ni untuk kita masukkan kita punya SSD. And satu lagi benda menarik tentang motherboard ni kan, kita tak perlu guna skru untuk pasang dia punya NVMe SSD sebab dia ada Q clip ke apatah dia panggil dekat sini. Kita masukkan macam ni, kita lagakan di bahagian bawah, kemudian kita pusing sahaja lock ni.
Settle. Pasang balik dia punya cover, yang mana dekat cover ni sebenarnya ada heatsink untuk sejukkan SSD. Seterusnya, untuk penyejuk prosesor, saya pakai yang paling basic dari NZXT, iaitu NZXT T120. Walaupun ini adalah air cooler yang basic, tapi saya suka dengan dia punya estetik, and saya dah test dia punya performance dengan Intel Core i9 14900K ni, tak ada masalah. Jadi disebabkan dia kena dengan tema PC yang saya nak set up ni, tak ada masalah lah kalau nak pakai yang basic macam ni pun. But kalau anda nak yang mantap, mungkin anda boleh cari NZXT Kraken. Itu liquid cooler yang kita boleh customize dia punya display, lagi cantik, lagi padu bosku. Untuk pasang NZXT T120 ni simple sahaja. First kali anda kena pasang tapak dekat sini, but make sure sebelum anda pasang cooler ni ke motherboard, anda letak dulu thermal paste. Untuk thermal paste pula, saya pakai Arctic MX4 thermal compound. Ada lagi padu dari ni, which is MX7, but yang ni pun dah memadai jugalah untuk PC saya kali ni. So letak thermal paste, ada orang kata letak secara melintang, ada orang kata letak sebesar biji beras, which is bagi saya okey je, as long as bila kita himpit kita punya heatsink ke motherboard ni, dia punya tempat bersentuh tu rata, itu dah good enough lah. So bila dah pasang thermal paste, kita pun pasang cooler kita dekat sini, lagakan sahaja dengan tapak dia dekat bawah, lepas tu screw, settle. Next, tentang RAM, saya guna XPG Lancer DDR5 6000MHz. Dia memang laju, and untuk pasang RAM ni guys, tak susah sangat. Kita kena tengok kaki dia, sama dengan NVMe SSD tadi, kita tengok kaki ni dan kita tengok slot yang ada dekat kita punya motherboard. Lepas tu kita pasang, kita tekan sampai ada bunyi klik gitu. Okey, saya dah siap pasang prosesor, NVMe SSD, RAM dan juga air cooler ke motherboard ni. Langkah seterusnya adalah kita kena masukkan semua benda Allah ni ke casing. Lepas tu kita pasang power supply dan last kali baru kita pasang graphic card. Untuk projek kali ni, saya pilih casing terbaru dari NZXT, iaitu NZXT H6 Flow. Tapi sebelum saya masukkan semua benda Allah ni ke dalam casing tu, jom kita tengok power supply kita dengan lebih dekat. Alright, inilah dia FSP Hydro GT Pro 1000W, and ini bukanlah kali pertama saya guna power supply ni, dah banyak kali dah saya guna, cuma ini adalah video khas yang highlight tentang dia. So dari segi kita kata unboxing experience tu, saya tak mampu nak tunjuk kepada anda yang betul-betul baru punya. Jadi ini adalah semi modular punya power supply. Maksud semi modular ni, kalau anda tengok dekat dia punya connection ni, ada yang kita boleh pilih kita nak sambung ataupun tidak, ada yang dah melekat dekat sini. Actually yang melekat dekat sini adalah yang 24 pin dan juga yang 8 pin prosesor sahaja. Untuk SATA, lepas tu untuk graphic card, yang ni kita boleh pilih lah kita nak sambung ataupun tidak. Apa yang special dekat FSP Hydro GT Pro ni adalah untuk dia punya graphic card. Dia dah pun PCIe 5 ATX 3.0. So kalau kita tengok dengan yang standard punya VGA, ini adalah yang standard punya VGA 6+2, dia memang sedikit berbeza. Dia dikhaskan untuk RTX 4080, 4090 macam tu. That's why kalau anda tanya saya power supply yang mampu future proof, katakan anda upgrade PC anda pada masa akan datang, anda tak perlu nak beli grafik card yang baru, dan anda boleh beli FSP Hydro GT Pro 1000W yang saya review ni lah. InsyaAllah tak ada masalah. Untuk pasang benda Allah ni ke graphic card pun simple sahaja guys. Saya akan ambil, ini adalah Zotac Gaming GeForce RTX 4080 Aero Edition yang besar gedabak. Dia makan 3 slot PCIe casing kita guys. So nak pasang dia simple sahaja. Anda just masukkan, anda tengok betul-betul dia punya kepala tu macam mana, dan anda lagakan sahaja. So far tak ada masalah, langsung masukkan macam ni guys. Settle. So inilah dia hasil akhir pemasangan PC yang berharga lebih kurang RM26,000 Malaysia. Saya minta maaf sebab saya tak tunjuk kepada anda proses pemasangan dia macam mana, but trust me, dengan NZXT H6 Flow ni proses pemasangan jadi senang gila. Clearance untuk dalaman PC ni sangat-sangat luas. Secara ringkas, NZXT H6 Flow ni, ini adalah casing terbaru dari NZXT. Kalau anda
anda tanya saya berbaloi ke tidak, saya 100% recommend anda beli casing ni. Cuma anda kena tahulah yang casing ni saiz dia agak besar dan berat. So kalau anda beli, anda kena letak dia di atas dedicated table sebab casing ni berat and kita nak show off dia dekat orang kan. Aesthetically casing ni lawa, dia more to minimalis, depan dan juga kiri jenis tempered glass, nampak hardware dalaman, airflow mantap gila. Kita boleh sumbat 2 kipas 240mm dekat bahagian bawah, 3 kipas 120mm dekat sisi, which is dia dah provide kepada kita 3 kipas 120mm dekat bahagian atas dan 1 kipas di bahagian belakang 120mm juga. Dan panel-panel dia pun jenis mesh, udara boleh keluar masuk dengan baik. Input output connection dia pun advance gila. Dia bagi kepada kita satu port USB-C 3.2 Gen 2 dan ada 2 port USB-A 3.2 Gen 1. That's why saya recommend kepada anda. Oh ya, sekali lagi untuk setup kali ni saya guna prosesor yang paling advance iaitu Intel Core i9 14900K. Motherboard saya pakai Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2. Cooler dari NZXT iaitu NZXT T120, RAM XPG Lancer 64GB DDR5 6000MHz, storage Kingston Fury Renegade 1TB PCIe 4, graphic card dari Zotac iaitu Zotac Gaming GeForce RTX 4080 Aero Edition. Lepas tu power supply, saya pakai power supply yang disponsor untuk video kali ni iaitu FSP Hydro GT Pro 1000W dan casing NZXT H6 Flow. Untuk test kali ni saya pilih setting yang paling tinggi. Kalau macam Dota 2 dia ada best setting kan, so saya pilih best setting. Kalau Cyberpunk tu kita boleh turn on dia punya ray tracing, lepas tu kita boleh pilih Ultra dengan 4K resolution, dan saya go for that lah. Semula-mula tu saya macam boleh ke PC yang RM26,000 Malaysia je ni run Cyberpunk dengan setting yang paling tinggi? Maybe Full HD 30fps je kot. But then bila saya test Cyberpunk Ultra setting, ray tracing on, 4K resolution, dia boleh main selebih dari 100fps dengan gameplay yang sangat smooth. Saya gurau je. Memang saya expect dia punya result macam ni lah. Ya, kita pakai Intel Core i9 14900K. Lepas tu kita gabungkan dengan graphic card yang walaupun kita tak kata di ultimate untuk 2023, but still yang mahal dan yang padu iaitu RTX 4080. Cuma untuk PC kali ni bagi saya dia lebih kepada satisfaction, dia lebih kepada kehendak dah. Dia bukan keperluan lagi. Kalau anda beli dia jadi overkill lah, dia akan membazir duit anda. Untuk PC gamers, kalau anda main game dengan Full HD dan anda nak 144Hz refresh rate, anda nakkan satu gameplay yang smooth, budget yang sesuai untuk anda including dengan monitor bagi saya adalah RM4,000 Malaysia. Kalau anda nak main game 2K macam saya, monitor 27 inci, layan dengan gameplay smooth 144Hz macam tu, mungkin budget dalam 5 hingga 6,000. More than that memang lebih kepada pembaziran lah. Kalau PC yang RM26,000 Malaysia ni, ada orang buat tak sebenarnya habis cerah? Actually ada. Kalau dalam 1 bulan ataupun mungkin 2 bulan lah, mungkin ada seorang dua yang buat. Dia lebih kepada kalau tadi saya kata satisfaction, tapi sebenarnya pembeli kepada PC yang mahal lebih dari RM20,000 Malaysia ni adalah mereka yang menjana pendapatan menggunakan PC mereka. Tak kisahlah mereka ni seorang gamer ke ataupun mereka ni content creator. Yang penting dengan PC tu mereka boleh keluarkan lebih banyak duit. Dari RM20,000 Malaysia, mereka invest dan mereka boleh hasilkan mungkin RM100,000, RM200,000 Malaysia lah. That's why bila kita tengok orang tu beli PC mahal-mahal, kita jangan terus condemn. Mungkin mereka punya income tu jauh lah. Bukan mungkin lah. Yang pertama, of course mereka punya income tu lagi tinggi dari kita. Yang kedua, kita main game, kita buang masa, tapi mereka main game, mereka buat duit. Jadi kita kena tanya dia, bang, abang buat PC RM20,000, RM30,000 Malaysia ni, buat apa sebenarnya bang? So kalau mereka baik, mereka akan kongsikan dengan kita. Kalau tak, macam tu lah. By the way, terima kasih kepada FSP sebab sponsor saya satu power supply yang saya consider mantap. Anda pun sama. Kalau anda nak cari power supply, nak yang trusted, warranty, tahan lama, saya recommend anda untuk beli FSP. Trusted guys, really trusted. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berboh. Jumpa lagi.